Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Al-Ali Hussein Abdullah Al-Hasan Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 Hijrah atau 980 Masihi. Sebuah desa dekat dengan Bukhara pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Setarik yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan, iaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas yang tinggi serta ingatan yang kuat. Maka, bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik berbanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda ini telah mampu menyerap ilmu pada gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai-bagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran dari India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia mempelajari dari mereka. Selamat sejahtera, doktor dan kawan-kawan sekalian. Kali ini saya akan membentangkan kepribadian Ibnu Sina. Ibnu Sina seorang yang sangat tekun. Beliau tekun mempelajari berbagai bidang ilmu yang sangat luas. Antara ilmu yang dikuasai beliau ialah ilmu perubatan, ilmu falsafah, ilmu fizik, ilmu hisab, ilmu geometrik, ilmu geografi, ilmu kimia, dan banyak lagi. Yang paling menarik ialah beliau pernah membaca buku metafizik kalangan Aristotle sebanyak 40 kali. Ibnu Sina juga seorang yang pintar. Beliau menguasai berbagai ilmu nakira ketika berusia 18 tahun. Ibnu Sina ialah seorang yang sangat taat pada perintah agama. Beliau tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah, terutamanya apabila beliau menghadapi suatu masalah dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beliau juga rajin ke masjid untuk beribadah dan berdoa memohon petunjuk daripada Allah. Kita patut mencontohi perwatakan Ibnu Sina. Ini kerana manusia zaman sekarang hanya ingatkan Tuhan mereka dikala mempunyai kesulitan atau masalah dalam hidup. Seterusnya, Ibnu Sina ialah seorang yang sangat inovatif. Beliau banyak melakukan penyelidikan dan hasilkan karya dalam berbagai ilmu, terutamanya dalam bidang perubatan. Beliau juga seorang yang tidak pernah putus asa dan beliau akan berusaha bersungguh-sungguh mempelajari apa jua ilmu tanpa mengenal erti penat lelah sehingga Saya akan menceritakan mengenai pendidikan Ibnu Sina. Pertama, beliau mempelajari ilmu fiqh, tasawuf, geometri, hisab dan astronomi. Kedua, belajar Al-Quran sejak berusia 5 tahun di Bukhara dan menghafaz Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Dan ketiga, semasa berusia 16 tahun, beliau telah menguasai ilmu perubatan. Seterusnya ialah senarai guru Ibnu Sina. Pertama, Ismail Az-Zahid dalam ilmu tasawuf. Kedua, Muhammad Saya akan menceritakan mengenai pendidikan Ibnu Sina. Pertama, beliau mempelajari ilmu fiqh, tasawuf, geometri, hisab dan astronomi. Kedua, belajar Al-Quran sejak berusia 5 tahun.
Berikut ialah pencapaian Ibn Sina dalam bidang perubatan, iaitu antaranya ialah penemuan penyakit baru dan puncanya seperti pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB dan penyakit berjangkit seperti cacar. Seterusnya, beliau juga menyumbang dari segi penemuan dalam bidang farmasi seperti penghasilan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai penyakit kronik dan juga menghasilkan ubat bius. Terakhir sekali, beliau turut membangunkan teknologi perubatan seperti mencipta benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan dan mencipta picekari yang digunakan sehingga kini. Sumbangan Ibnu Sina. Yang pertama, dari segi bidang perubatan, Ibnu Sina pernah diberi gelaran sebagai Medicorum Principal atau Raja Doktor Diraja oleh kaum Latin Skolatik. Gelar lain yang pernah diberikan kepadanya ialah Raja Ubat. Dalam dunia Islam, beliau dianggap sebagai zenit, iaitu tahap tertinggi dalam ilmu kedoktoran. Imam Ibn Sina yang berjaya menyembuhkan penyakit Sultan Nuh bin Mansur di Bukhairah pada tahun 997 Masihi menyebabkan beliau diangkat sebagai doktor diraja. Kehebatan dan kepakaran beliau dalam bidang perubatan tiada tolok bandingnya sehingga beliau diberikan gelaran Al-Syekh Al-Rais, iaitu Maharuju pertama. Yang kedua, dari segi bahasan karya teragung, iaitu Kanun fi al-Tib, buku yang menjadi buku rujukan utama di Universiti Eropah hingga tahun 1500 Masihi ini telah dicetak sebanyak 16 kali dalam 5 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi. Di samping itu, buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis, Sepanyol dan Itali. Karya ini juga membincangkan mengenai penyakit saraf yang menjadi punca manusia menjadi lumpuh. Pada usia 21 tahun, ketika berada di kawaran, beliau mula menulis karya pertamanya berjudul Al-Majmu yang mengandungi pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang lengkap dan diikuti dengan buku-buku lain. Yang ketiga, dari segi bidang falsafah. Pandangan falsafah Ibn Sina yang terpatah dibahagikan pada 3 aspek utama, iaitu logik, psikologi dan metafizik. Beliau telah menghasilkan falsafahnya untuk dimuatkan bersama-sama persoalan lain dalam karya yang bercorak ensiklopedia, iaitu Kitab Al-Shifa. Pandangan itu mewakili tradisi Aristotle yang diperkemaskan oleh Adeline Plato dan pada masa yang sama dikawal oleh ilmu kalam. Kitab ini amat berpengaruh dalam kalangan para sarjana dalam bidang falsafah di Eropah. Ibn Sina cuba mengharmonikan antara falsafah dengan agama. Beliau menjelaskan dogma-dogma agama dengan menggunakan arkan dan Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid Zamir Ruslan. Sekarang saya akan membentangkan mengenai jawatan yang pernah disandang oleh Ibn Sina. Pertama, Ibn Sina pernah menjadi dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Syamsul Ad-Daulah. Yang kedua, Ibn Sina juga pernah menjadi penasihat agung kepada Amir Al-Daulah di Isfahan. Dan yang ketiga, Ibn Sina juga pernah bertugas sebagai tabib di Hamazan. Sekian, terima kasih.